سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Yang rekan pengurusi majlis, seterusnya Puan Ainun, pengurusi majlis, seterusnya urus dia, jawatan kuasa dan para peserta kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi dalam siri yang baru, di mana siri-siri yang sebelum ini kita membicarakan tentang akidah dan pemikiran. Manakala dalam siri yang baru ini kita akan mula membicarakan tadabbur surah-surah lazim, di mana surah-surah lazim ini merupakan surah yang kita baca sehari-hari ataupun bacaan harian kita dan menjadi suatu yang lebih meyakinkan kita, lebih membantu kita untuk kita memahami kandungan-kandungan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surah-surah lazim yang kita baca seharian. Mudah-mudahan apabila kita membaca surah-surah ini, dia akan menjadikan kita semakin dekat dan semakin kita berasa dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, pada hari ini kita akan cuba melihat ataupun membicarakan surah An-Nas, surah yang ke-114, surah yang berkaitan dengan manusia. Surah ni surah yang selalu kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mentadabbur surah ini, mari kita melihat beberapa perkataan-perkataan yang digunakan dalam surah ini untuk menambahkan lagi kefahaman kita tentang kandungan surah ini. Yang pertama, perkataan An-Nas. An-Nas ini manusia. Manusia. Selain daripada perkataan An-Nas, terdapat beberapa perkataan yang lain yang menggambarkan tentang manusia. Seperti Al-Insan. Al-Insan yang kita baca dalam surah Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu asar, manusia berada dalam kerugian. Di situ Al-Insan, manusia. Di sini An-Nas pun manusia. Ada lagi perkataan lain ni yang menggambarkan tentang manusia, iaitu Al-Ins. Al-Ins, Alif Nun Sin, Al-Ins. Dalam ayat surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 3 perkataan. Al-Nas, Al-Insan, Al-Ins. Semua ni merujuk kepada manusia. Tetapi ada perbezaan di antara perkataan-perkataan ini. Yang pertama, An-Nas ni untuk semua manusia. Al-Insan untuk manusia-manusia yang diberikan akal, diberikan kesempurnaan dan diberikan dan dinaikkan makamnya dan kedudukannya sebagai manusia yang dihormati, yang layak menanggung tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, Al-Ins, manusia
Tapi manusia ini biasanya kalau dalam Al-Quran dia akan digandingkan perkataan al-ins ni dengan jin. Ada ins, adalah jin. Ada ins, adalah jin. Itu gandingan. Kalau sebut al-ins, manusia juga. Tetapi perkataan manusia ini dia digandingkan dengan al-jin. Jadi al-ins tu manusia yang sifatnya tidak sama dengan jin. Kerana manusia itu merupakan ciptaan yang Allah Ta'ala jadikan daripada tanah, manakala jin diciptakan daripada api, kan. Jadi ada kalanya Allah Ta'ala memanggil manusia dengan annas, umumnya manusia. Ada kalanya Allah Ta'ala sebut insan, khusus untuk manusia-manusia yang beriman, yang layak diberikan tanggungjawab khalifah, dan kalanya dipanggil al-ins. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian dalam surah ini kita melihat ada apa perkataan tuan-tuan? An-Nas ni 1, 2, 3, 4, 5. Kan surah yang pendek 7 surah, ada 5 perkataan An-Nas dalam surah ini. Kan maknanya surah ini bercerita tentang manusia secara keseluruhannya, tanpa mengira orang Islam, orang tak Islam ke, beriman ke tak beriman. Inilah bagaimana perlu difahami oleh semua manusia. Kemudian kita melihat beberapa perkataan kat sini ialah al-jinni, al-jinnati, jin. Jin ini satu ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan daripada api, yang dia ni sifatnya fleksibel. Sifatnya fleksibel. Fleksibel ni maksudnya boleh berbentuk dengan pelbagai bentuk, boleh berupa dengan pelbagai rupa, dan boleh mengubah fizikal dirinya dalam pelbagai bentuk. Cair, boleh jadi keras, boleh jadi lembut, dia boleh berubah-ubah. Kalau kita manusia, kita tak boleh ubah, kan? Badan kita macam ni lah. Tak boleh kita nak mengecilkan diri, membesarkan diri, memanjangkan diri, tak boleh. Sebab itu jin, dia boleh menyusup, boleh menyembunyikan, boleh menzahirkan. Cumanya kita manusia tidak nampak alam jin ini. Alam jin ini kita tak nampak. Kalau kita nampak alam jin, jenuhlah kita tuan-tuan. Sangat susah kalau kita nampak jin. Sebab apa? Sebab mereka lebih banyak daripada kita. Kan, rupa mereka tak cantik, kan, buruk. Kalau tuan-tuan bayangkan kalau kita masuk tandas, misalnya kan, bila masuk tandas, kan tandas ni tempat jin juga, kan, dengan rupanya yang buruk, kan, mulutnya tenganga luas macam gini, kan, dengan bertanduk, dengan macam lah rupa bentuk, pakai tak masuk tandas lah kita tuan-tuan. Lalu kita minta lindung dengan Allah Ta'ala, kita baca doa, kan, supaya mereka tak nampak kita bila masuk tanda. Kalau kita nampak, lagi susah untuk kalau kita nampak dengan mereka, dengan nampak manusia ni pun macam-macam hal, kan. Kalau kita nampak dengan alam jin ini, lagilah macam-macam hal yang akan timbul kepada kita. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, surah ini ada keunikannya. Di mana dalam surah ini Allah Ta'ala membicarakan tentang manusia. Kalau daripada perspektif psikologi, mungkin di sini tuan-tuan perempuan yang ada kat sini mungkin pernah menjadi kaunselor ataupun ahli psikologi ataupun membaca berkaitan dengan psikologi. Ayat yang penting berkaitan dengan psikologi manusia, surah inilah. Surah An-Nas ni yang penting, yang berkaitan dengan psikologi manusia. So, mari kita tengok beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini. Yang pertama, manusia memerlukan perlindungan dari Allah kerana manusia itu lemah.
Orang yang kuat tidak memerlukan kepada perlindungan. Kita baca surah ni tuan-tuan perempuan kan. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dari Tuhan manusia. Persoalannya, kenapa kita perlu berlindung? Kenapa kita perlu berlindung? Nanti surah Al-Falaq pun sama juga. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita berlindung dengan Tuhan yang menjadikan kelam, yang menjadikan gelap. Persoalannya, kenapa kita perlu berlindung? Kalau kita perlu berlindung, bererti kita ni tak kuat. Kalau kita kuat, kita tak perlu berlindung. Kita beradab je dengan badan kita. Tapi kita ni tak kuat. Oleh kerana kita tak kuat, maka kita perlu berlindung. Itu dia punya falsafahnya. Dia punya sebabnya. Seperti mana juga kita membaca, kita selalu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada syaitan yang direjam, syaitan yang dilaknat. Kan? Hari-hari kita sebutlah A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung. Kenapa kita berlindung dengan Tuhan? Berlindung dengan siapa? Berlindung dengan Allah Ta'ala lah. Berlindung daripada siapa? Daripada kejahatan-kejahatan ni. Aku berlindung dengan siapa? Dengan Tuhan manusia. Kenapa kita perlu berlindung? Kan? Berlindung daripada siapa? Berlindung daripada Tuhan. Berlindung dengan Allah Ta'ala daripada min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan bisikan-bisikan yang datang dalam diri manusia. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebab itu tajuk tadabbur dalam surah An-Nas ini, manusia lemah dengan bisikan syaitan dan lintasan hati. Kenapa kita bercakap lemahnya manusia? Tuan-tuan perempuan, kenapa kita bercakap lemahnya manusia? Sebab kita tak kuat. Kita tak kuat. Kan? Kenapa pula saat tiba-tiba kita bercakap kita tak kuat? Kan? Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, mari kita tengok kisah manusia dulu. Tak? Kisah awal tok kita masuk dalam syurga. Tok kita ni masuk dalam syurga, kan? Duduk dalam syurga ini tak lama. Lama tak lama tu maksud saya tak berkekalan lah. Nanti orang lama tu orang tanya pula lama tu berapa lama lah Ustaz? Allahuakbar. Tapi tak berkekalan. Duduk masuk, kemudian dikeluarkan daripada syurga. Apabila dimasukkan dalam syurga, syaitan kan telah ataupun iblis telah bersumpah untuk menyesatkan anak Adam. Adam dan juga anak cucu dia. Kemudian dengan kata lain, iblis telah scam Nabi Adam. Ini bahasa sekarang ni tuan-tuan perempuan, scam. Siapa di sini yang pernah kena scam? Pernah kena dapat panggilan scam, ataupun kod lah ada dalam kalangan tuan-tuan perempuan kat sini yang pernah tertipu dengan scammer manusia. Kan? Sebenarnya scammer yang lebih licik, syaitan lah, lebih licik. Syaitan lebih licik. Kita bercakap tentang Nabi Adam yang kena scam dengan iblis laknatullah. Digodanya iblis, diperdayanya Adam alaihissalam sehingga menyebabkan terkeluarlah Nabi Adam daripada syurga. Dengan kata lain, tuan-tuan perempuan, ringkasnya cerita, nanti kita cerita masa lain. Dengan kata lain, Tok Adam, bapa kepada manusia dan seluruh keturunan manusia telah ditipu oleh iblis. Maka kita anak-anak cucu kepada Adam ini kan, mudah je ditewas oleh iblis. Boleh ditewaskan oleh iblis. Malahan kalau tak keterlaluan kita katakan bahawa mudah je ditewas oleh iblis. Kan? Melainkan apabila kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir. Aku berlindung. Kenapa kita berlindung? Kerana apabila
kita tak kuat, kita perlu pelindung. Kan? Kenapa kita tak kuat pula? Kenapa kita cerita kita tak kuat? Kerana Tok Adam kita kan, pernah mana menjadi asbab kepada dia termakan buah larangan itu, lalu dia masuk perangkap iblis dan diturunkan ke atas muka bumi ini. Iblis kata apa kepada Adam? Adam, dia kata, kenapa Tuhan tak bagi kamu makan buah ini? Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarah, kamu kan jangan makan, dekat pun jangan. Kamu jangan dekat dengan pokok ini. Kan? Dalam Al-Quran sebut, wala taqraba, jangan kamu dekat. Kan? Bukan makan lagi lah tak boleh. Tapi Nabi Adam langgar perintah ini, lalu diperdaya oleh iblis. Dia kata, Adam, kau tahu tak kenapa Allah Ta'ala tak bagi kamu makan buah ini? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal duduk dalam dunia ini. Kan? Lalu makanlah Adam dan akhirnya kita turun ke atas muka bumi. Nabi Adam turun dan menjadi asbab lah. Kenapa Tuhan tak jadikan permulaan manusia di atas muka bumi dengan cara yang lain tu? Wallahualam, saya tak dapat nak jawab. Tapi permulaan itu mula dengan apa? Mula dengan makan buah larangan, lalu kita diturunkan ke atas muka bumi. Tuan perempuan yang dirahmati Allah, inilah yang perlu untuk kita jelas dan kita faham kenapa kita berlindung ataupun kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana manusia itu lemah. Apa lemahnya manusia? Apa lemahnya manusia? Manusia lemah kerana fikiran dia terhad, kerana pengetahuan dia terhad, kerana badannya, fizikalnya manusia ni lemah. Fizikal kita lemah. Angkat barang berapa je yang kita boleh angkat. Berat manusia yang manusia boleh angkat berat berapa? 100 kilo, 200 kilo. Kan? Tak lebih daripada itu. Nah, apa yang manusia boleh tengok? Tengok kat depan ni je lah. Kan? Lebih daripada dinding ni dah tak nampak dah. Kan? Ataupun jauh sikit dah tak nampak dah. Dengar kita ni sampai pendengaran kita dalam jarak lebih kurang dalam 20-30 meter saja. Lebih daripada itu kita dah tak dengar dah. Kalau suara pelan kita dah tak dengar dah. Lemahnya telinga manusia. Kemudian, walau dalam masa yang sama lemahnya fizikal manusia ini, kan, syaitan ni pula ataupun iblis ni pula disebutkanlah hadis, inna syaitan yajri majradam. Syaitan boleh mengalir dalam aliran darah. Dia boleh masuk dalam aliran darah kita. Dia boleh menguasai kita. Maka dengan demikian itu, kita tak kuat. Bila tak kuat, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala. Selalu kita minta lindung dengan Allah Ta'ala supaya menjadikan kita ni kuat, seperti mana yang disebut dalam surah apa saya lupa, kan, innahu laisa laka alaihim sultanun, syaitan tidak dapat menguasai kepada mereka yang ingat kepada Allah Ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan dalam surah apa saya lupa, kan, disebutkan dalam Al-Quran, syaitan tidak dapat menguasai. Dia tak dapat menguasai kepada siapa? Kepada orang yang ingat Allah Ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal kepada Tuhan. Tapi ialah kadang-kadang kita ni lalai. Kan kita ni manusia, disebutkan lemah tadi, kita manusia. Kenapa kita juga lemah? Kerana kita ni ada diberikan nafsu oleh Allah Ta'ala. Ini kita nafsu. Kan? Nafsu ni kan memanglah dia suruh kepada kita benda-benda yang tak baik. Innan nafsa la ammaratun bisu. Kan? Bila dia suruh kan, dia suruh kita tidur. Kan? Bila kita tidur kan, waktu itu kita lemah. Bila kita lapar, kita perlu kepada makan. Kan lapar tu lemah. Kita teringin nak baju yang cantik, nak gitu, nak begini. Itu semua keinginan-keinginan yang menyebabkan kita berada dalam dua persimpangan. Satu persimpangan kita, dua darjat, bukan dua persimpangan. Darjat paling atas sekali, darjat malaikat. Yang paling bawah sekali ialah darjat binatang, darjat haiwan.
Yang paling bawah sekali ni kita menuruti sebagaimana haiwan-haiwan yang lain ni, binatang-binatang lain ni ikut nafsunya. Nak makan, nak minum, nak apa semua-semua ni dia ikut nafsunya. Manusia pun begitu juga. Dan masa yang sama, manusia ni perlu untuk menaikkan darjatnya ke darjat yang paling tinggi, darjat malaikat, supaya dia dapat mengawal sebahagian besar keinginan dia tadi, dan dia kekang keinginan itu ikut perintah agama. Ini yang perlu untuk kita faham bahawa bila kita baca surah An-Nas, kita minta lindung dengan Tuhan. Persoalannya, kenapa kita minta lindung? Kerana kita ni lemah. Minta lindung daripada siapa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, raja kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Kan? Kita minta lindung daripada ada 3 perkara ni. Cuba saya tengok. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maknanya kalau kita minta lindung daripada Tuhan yang cukup hebat, Rabbin nas, dia adalah Tuhan yang ada beza ni. Walaupun merujuk kepada Tuhan lah ke ni, Rabb pun Tuhan, Malik pun Tuhan, Ilah pun Tuhan. Dia merujuk kepada Tuhan yang satu. Merujuk kepada Tuhan yang satu. Rabb pun Tuhan. Tuhan dan maksud Rabb ni yang menjadikan. Sifat Allah Ta'ala menjadikan manusia. Malikin nas, Tuhan Allah Ta'ala ini merupakan raja kepada manusia. Ilahin nas, sebagai satu Tuhan yang perlu ditaati oleh manusia. Rabbin nas, Tuhan yang menjadikan manusia. Ilahin nas, Tuhan yang berhak untuk ditaati. Jadi 3 pihak ni semua merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 sifat ini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuhan ataupun Allah Taala ini bukan sekadar 3 sifatnya situ, kan banyak lagi sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga banyak lagi nama-nama yang ada pada Allah Taala. Sifat-sifat Allah Taala banyak. Nama-nama Allah Taala pun banyak, yang wajib kita tahu ada berapa, tuan-tuan? Ada berapa nama-nama Allah Ta'ala yang perlu kita tahu, yang perlu juga untuk kita ulang hari-hari dalam doa harian kita, ialah Asma'ul Husna. Ada 99 nama Tuhan. 99 nama. Tuan-tuan nak cerita kenapa kita berlindung ni, kan? Kita berlindung dengan yang kuat. Saya nak cerita sikit. Allah Ta'ala ni kan mempunyai 99 nama. Itu yang kita tahu, yang kita diberitahu. Di sisi Allah Ta'ala mungkin ada banyak lagi nama yang ada di sisi Allah Ta'ala yang tak diketahui oleh manusia. Dia saja yang tahu. Yang diketahui oleh pada Rasul lebih daripada yang kita ketahui. Tapi tak apalah, kita sebut ada 99 nama. 99 nama ni, kalaulah orang kita ni manusia lah tuan-tuan, ada 99 gelaran dia. Kalau Sultan kita, Agung kita adalah gelaran dia, kan, Al-Muqtafi Billah, apa semua kan, adalah 5-6 gelaran yang ada pada Agung kita, pada Sultan kita adalah 5-6 kan. Tapi Allah Ta'ala 99. Kalau kita ada 2-3 gelaran pada kita, dialah mat motor, dialah mat komputer, dialah mat apa, semua mat semua kat dia lah, kan. Maknanya orang ni hebat lah orang ni. Kalau orang tu ada banyak gelar dia, kan, dia mak harimau lah apa semua kan, kuat lah. Maknanya kalau orang yang ada banyak gelaran ni, nama satu lah kan, nama Allah Ta'ala pun satu, tapi sifat-sifat dia, orang gelar dia dengan banyak gelar kan. Bila banyak nama yang diberikan kepada dia, banyak gelar yang diberikan kepada dia, kan, bererti dia orang yang hebat, orang yang cukup hebat kan. Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, yang setiap satu nama tu macam-macam dia punya apa spesialisnya, yang ni Al-Khaliq, Al-Bari, macam-macam menggambarkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka secara indirectly ataupun secara jelasnya kita perlulah berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlindung dengan siapa ni? Berlindung dengan min syarril waswasil khannas. Berlindung daripada bisikan yang datang menyelinap dalam badan
manusia. Okey. Okay, kita lihat juga pengajaran yang kedua sebelum kita pergi kepada Minsyaril Waswas ni kan. Manusia yang merasa dirinya lemah akan minta lindung dari Allah. Dia akan menyendah diri kepada Allah, rajin beribadat, sentiasa berdoa dan melakukan amal kebajikan yang lain. Manakala orang yang bongkak, besar diri, sombong, akan berasa tidak perlu kepada perlindungan Allah dan bantuan manusia yang lain. Ini masalah, tuan. Manusia yang apa? Manusia yang rasa manusia yang rasa dia hebat ni, tuan. Manusia yang berasa dirinya lemah kan, akan minta lindung. Dan ada juga manusia yang bongkak, manusia yang besar diri akan merasa sombong. Manusia yang besar diri yang rasa sombong ni, dia ikut perangai syaitan. Dia ikut perangai syaitan. Disebutkan dalam Al-Quran, syaitan ni aba wastakbara. Dia enggan. Dia besar diri. Aba, enggan. Wastakbara, dia besar diri. Kan? Wa kana minal kafirin, sombong. Sombong. Jadi orang yang sombong ni ikut perangai syaitan. Syaitan ni juga ataupun iblis kan? Iblis ni bapa kepada syaitan-syaitan tu sebenarnya iblis. Bapa kepada kita manusia adalah Adam. Bapa kepada iblis ni dulu sebelum dia menjadi makhluk yang dimurkai oleh Allah Taala, dia ni menjadi ketua kepada malaikat. Bila dia menjadi ketua kepada malaikat, bererti dia bukan orang yang biasa-biasa. Sepatutnya ketua kepada malaikat, malaikat. Ketua kepada manusia, manusia. Tetapi ketua kepada malaikat, iblis. Sepatutnya, bukanlah sebab Allah Ta'ala buat tak patut, tapi dari segi logik lah kan. Ketua kepada manusia ni, Nabi Adam kan? Dan para Rasul. Maknanya daripada kalangan manusia. Ketua kepada malaikat, dia bukan malaikat. Dia iblis. Pada masa itulah kan. Jadi kenapa iblis terpilih menjadi ketua kepada malaikat? Kerana iblis ini merupakan makhluk yang merupakan yang kuat beribadatnya kepada Allah Ta'ala. Sebelum dia jadi, ini sebelum penciptaan alam, sebelum penciptaan Adam lah. Jadi iblis ini merupakan makhluk yang kuat beribadat kepada Tuhan. Baiklah maknanya. Kan? Baguslah iblis ni. Namanya Azazil. Kemudian oleh kerana dia bagus, dia ni hebat, maka dia dilantik oleh Allah Ta'ala, dipilih menjadi ketua kepada para malaikat. Jadi masalahnya dia bongkar. Kita manusia, untuk jadi orang yang beragama ini, kita perlu menjadi orang yang tunduk. Untuk orang yang beragama ni, kita perlu menjadi orang yang tunduk. Orang yang tunduk, yang patuh. Orang yang merasa lemah. Kan? Walaupun kita ni banyak ilmu, tapi kita perlu merendah diri. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Orang yang merendah diri, Allah Ta'ala akan angkat. Dia perlu menjadi orang yang merendah diri, orang yang merasa kerdil. Dia banyak duit. Duit dia ada juta-juta, bilion ada duit dia. Tapi dia merasa rendah diri, dia merasa dia ni serba kekurangan. Kan? Kalau sembang dengan dia, istilah budak-budak sekarang ni apa tuan-tuan? Orang sekarang ni kata sembang, gajah pun terbang. Ini budak-budak sekarang ni, dia punya istilah dia. Kalau sembang dengan orang apa ini, sembang dia gajah pun terbang. Ini payah. Payah. Kita taklah katakan siapa-siapa, tapi maknanya kalau ada perangai yang seperti ini, jadi susahlah. Sebab itu kita minta supaya kita menjadi orang yang merasa lemah, merasa kekurangan. Bila merasa lemah, merasa kekurangan, kan, dia akan bergantung kepada Tuhan, dia akan berlindung daripada Tuhan. Apa tanda? Tanda orang yang merasa lemah ni, dia berdoa. Tanda orang yang merasa lemah, dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang merasa hebat, merasa kuat, rasa ni, dia susah nak berdoa. Tidak tuan-tuan?
Orang yang rasa hebat, rasa sombong ni payah nak berdoa. Payah nak berdoa. Kenapa payah nak berdoa? Sebab dia rasa dah banyak duit, rasa dah semua perkara dia ada, rasa semua perancangan dia semua telah pun berjaya dilunaskan, dilaksanakan. Apa perlunya dia berdoa? Dia mungkin tak rasa perlu untuk berdoa kerana dia mempunyai semua kelebihan-kelebihan ini. Jadi oleh kerana dia merasa tak perlu kepada Tuhan, yang menyebabkan dia tak apalah perlu nak berlindung dengan Tuhan. Apalah perlu, tak ada perlu nak berlindung apa. Kan? Sebab itu bila kita baca surah An-Nas ini, sepatutnya kita perlu merasa kerdil, kita perlu merasa lemah, perlu merasa kita ni serba-serbi kekurangan. Barulah kita akan mencapai maksud bila kita membaca surah An-Nas. Kalau tak, kita nak rasa hebat, rasa kuat bila kita nak berlindung. Kan? Orang berlindung merasakan dirinya lemah. Jadi itu hikmah kenapa disebut qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung dengan Tuhan manusia. Okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh diajukan, boleh diajukan dan boleh saya respon nantilah dalam lepas kuliah ni ataupun di akhir ni saya akan respon pada soalan-soalan. Dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nas ini disebutkan mi syarril waswasil khannas. Kita nak berlindung daripada apa sebenarnya? Berlindung daripada bisikan. Bisik-bisik ni benda kuat ke benda perlahan? Bisik-bisik ni benda kuat ke benda perlahan? Kita lawan COVID, kan? Benda nampak ke benda tak nampak? Bisik-bisik ni benda nampak ke benda tak nampak? Bisik. Tak nampak. Kan? Bisik ni benda tak nampak. Benda yang tersembunyi. Kan? Benda yang perlahan, kata Puan Niksub, kan? Benda yang tak nampak, benda yang perlahan, benda yang tiba-tiba ada je. Kan? Ini slide tak bergerak lah kat sini. Sekejap. Syok sendiri pula saya ni dah. Okay. Nampak tak slide? Okay. Okay. Pengajaran yang ketiga. Tak apa, nanti saya bagi slide. Slide saya bagi nanti. Okay. Manusia tidak kuat berhadapan dengan bisikan yang datang secara tiba-tiba dalam diri dan juga bisikan ke telinga secara tersembunyi. Kita ni tak kuat untuk berhadapan dengan segala bisikan-bisikan ini. Kita tak kuat. Kerana kita tiba-tiba je datang perasaan, kau ni kalau kau dedahkan rahsia dia kan bagus. Kan? Kita datang, benda tu datang dalam fikiran. Kita pernah tak kita terlintas nak buat jahat, terlintas nak ambil barang orang, terlintas nak mencuri, terlintas nak buat benda tak baik lah, kan. Lintasan-lintasan yang mungkin datang dalam hati kita, kan, kita datang, kan. Jadi bisikan-bisikan ini, kan, dia boleh mencairkan hati, boleh melemahkan logik kita. Logik kita tak patutlah buat, tak patutlah mencuri. Mencuri itu pula barang pejabat kita, mencuri itu pula barang kawan-kawan kita, tak patutlah mencuri. Kenapa orang mencuri barang kat masjid pun orang dicuri? Ada tak orang curi barang kat masjid? Orang kat masjid dicuri. Dicurinya tong duit masjid tu. Dipancingnya duit. Dia boleh pancing duit, kan.
ataupun sanggup juga orang perempuan ataupun malahan mungkin orang lelaki masuk tempat ibadat, masuk tempat solat wanita kan, kemudian dia sapunya beg-beg orang yang jemaah yang sedang semayang. Kalau ikutkan logik, takkanlah nak buat perkara yang sedemikian. Tapi apa perkara yang mendesak dia? Apa bisikan yang membisikkan ke telinga dia? Apa dorongan emosi yang menyebabkan dia sanggup untuk pergi masuk tempat semayang orang perempuan, kan? Kalau dia orang perempuan tu, dia elok pakai telekom, dia buat-buat trik nak semayang, dan kemudian dia sapunya beg-beg orang perempuan jemaah wanita yang ada dalam masjid. Kemudian cabut lari. Apakah yang mendorong? Sebab kita banyak tewas dengan bisikan-bisikan ini. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, ramai kat dunia ni, ramai orang baik ke ramai orang tak baik? Kat dunia ni, ramai orang baik ke, ramai orang yang ikut perintah agama ke, ataupun ramai orang yang tak ikut? Ramai yang ikut ke ramai yang tak ikut? Ramai orang yang baik ke ramai orang yang tak berapa baik dan orang yang tak baik? Mana lebih ramai kat dunia ni? Kat dunia ni, ramai orang baik ke ramai orang tak berapa baik, dan ramai ke orang yang tak baik? Mana lebih ramai? Ramai orang Islam ke ramai orang bukan Islam? Ramai orang yang beriman ke ramai orang yang kurang imannya, ataupun ramai orang yang kufur dengan Allah Ta'ala? Kalau dilihat dari sudut komposisi, kita orang Islam dengan orang bukan Islam, kan, kita orang Islam kat dunia ni 1/5. Orang Islam 1/5 daripada penduduk dunia. Secara tak langsung kita ni dah sedikit 1/5 daripada penduduk dunia. Daripada penduduk dunia yang Islam ni, kan, yang kita ada 1 bilion, katalah 1 bilion, 1.5, katalah 1 bilion daripada penduduk dunia ini, kan, kita orang Islam, berapa orang yang penuh semayangnya? Kan? Daripada orang yang penuh semayangnya itu, kan, berapa pula orang yang apa nama ni, berapa pula ramai ataupun yang ikhlas, yang betul semayangnya? Daripada 1 bilion ni tadi, berapa pula orang yang tahu semayang? Yang tahu semayang itu, berapa pula yang amalkan semayang? Yang amalkan semayang itu, yang buat semayang betapa, berapa ramai pula yang semayangnya tak betul? Yang semayangnya betul pula, berapa ramai yang semayangnya dalam keadaan yang ikhlas? Kan? Berapa tapih tu? Berapa tapih? Kan? Daripada ramai-ramai 1 bilion orang Islam, berapa ramai orang yang tahu pasal semayang? Mungkin ada orang tak tahu pasal semayang, baca Fatihah pun tak tahu, apa pun tak tahu. Kan? Dah begitu pula, kan? Mungkin bacanya tahu tapi tak apa-apa bacaannya pula. Kan? Apa nama ni? Wairil ma'dubi alaihim waladdallin. Wairil. Mana pula kita mengaru pada wairil mana pula? Kau nak wairing mana? Wairil ma'dub. Kan? Iaitu yang semayang. Yang semayang tu tak semua yang betul. Yang betul tu tak semua yang ikhlas. Yang ikhlas ni berapa? Wallahualam, kita taklah menghukum orang ni ikhlas tak ikhlas. Tapi nak ceritanya itu tahap-tahap sebagaimana yang disebutkan oleh suara saya perlahan. Saya dekatkan sikit. Bagaimana apa nama tadi, tingkatan yang ada pada manusia ni seperti mana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, berdasarkan turutan yang ada pada manusia. Suara saya perlahan ke ni? Saya rasa saya dah sebut jelas Ustaz, jelas. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bercakap tentang pujuk rayu yang ada pada manusia ini, pujuk rayu yang diberikan oleh syaitan ni cukup kuat, yang mencairkan hati manusia. Masalahnya tuan-tuan perempuan, benda ni tak nampak, itu masalah besar. Syaitan ini kalau dia datang dalam rupa yang
tak elok tu, siapa nak ikut? Kan? Sebelum tu saya nak tanya perempuan pula pertama. Syaitan ni, iblis ni rupanya elok ke tak elok? Saya nak tanya tu dulu. Iblis ni kan rupa kan ataupun yang bayang yang dalam bayangan kita ni rupanya elok ke tak elok? Ya, Puan Laila. Angkat tangan. Rupanya menakutkan ke ataupun macam mana? Rupanya hodoh, tak elok. Ada rupa yang macam mana yang kita bayangkan? Hitam ke? Kan? Kemudian apa lagi? Kita bayangkan rupa dia mungkin matanya merah, kan? Rupanya buruk, kan? Itu yang mungkin dalam bayangan kita bila kita sebut sebagai syaitan. Tetapi sedarkah kita kalau rupanya hodoh, tak elok, kan? Muka hitam, mata terbeliak, matanya merah terbeliak, kan? Berbulu-bulu, hitam, buruk, busuk. Siapa nak ikut? Siapa nak ikut? Siapa nak ikut kalau katakan ada orang datang, ada orang pencuri lah datang, bukan pencuri lah, katakan orang yang nak menipu kita, scammer lah, datang rumah kita ataupun datang dekat kita dengan rupanya buruk, kita calik bot, kan, cabutlah kita, larilah kita. Tetapi dalam hukum syaitan ini, kenapa ramai orang ikut? Kenapa ramai orang ikut? Kan kita sebut buruk, bukan buruk. Sebab itu syaitan dia walaupun kita pada bayangan kita buruk, hodoh, tapi kita kena sedar bukan dia sifatnya sebagai penipu, sifatnya sebagai memperdaya manusia, sifatnya yang akan merosakkan manusia. Dia tidak datang kepada kita dalam bentuk yang hodoh, yang buruk, yang apa lagi, yang menyeramkan, tak ada. Kalau datang kepada kita bentuk yang seperti itu, tak ada siapa pun manusia yang nak ikut syaitan. Kalau ada tu tak tahulah kan, kalau ada tu memang bengong lah kan, yang busuk, yang hodoh, yang buruk nak juga, tak tahulah. Kalau ada tu mungkinlah kot itu manusia yang tak terpakai lah kan. Ni bukan orang biasa-biasa lah kalau begitu. Realitinya manusia biasa. Kita kalau pencuri, penipu datang kan, ni kalau orang scammer lah datang kan, ataupun orang nak mencuri datang, dia datang, kita kan percaya dia kalau dia datang tu pakai kereta mewah kan, dia bercakap tentang pelaburan, pakai pun smart kan, dia punya bajunya, rambutnya, sikatnya, kasutnya pun semua smart, meyakinkan kan. Bercakap tentang pelaburan, tengok kereta, tengok duit pun semua, kita yakin. Tapi penipu besar, mana kita tahu penipu besar. Orang yang pakai selipar buruk je, pakai baju perselekeh, bercakap tentang pelaburan antarabangsa lah, ke Qatar lah, ke beginilah. Ya ke engkau ni, kan? Pakai pun selekeh je, baju pun lusuh je, bercakap pelaburan macam mana, kan? Gitulah bahasanya, tuan-tuan. Tapi nak ceritanya ialah bagaimana peranan syaitan dan iblis ini menyesatkan manusia, kan? Dia tidak datang dalam rupa yang indah, yang cantik, tapi dia datang dalam bentuk keinginan, dalam bentuk bisikan-bisikan, menerusi bisikan hawa nafsu, keinginan kita yang akhirnya kita terpedaya. Dia macam COVID jugalah kan. COVID ni kita tak nampak kan, tak tahu siapa-siapa dia. Mungkin suami kita yang bawa COVID, mungkin isteri kita yang menjadi pembawa kepada COVID. Dia pergi sana, pergi jumpa orang batang kita. Mana ada, tak tahu yang dia pembawa COVID. Anak kita salahnya, sebab kita tak nampak. Maka oleh kerana itu kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan perlindungan ini kita terselamat daripada segala bisikan-bisikan syaitan ini. Okay, saya rasa itu yang saya cuba kongsikan pada hari ini, ya kan. Ada 3 pengajaran
pengajaran yang ke-4, 5, 6 nanti ada 6 yang saya cuba senaraikan kat sini. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Kalau ada siapa-siapa nak tanya apa, silakan boleh nak tanya. Kita start buka soalan. Bagi yang nak bertanya silakan. Puan Hafsah nak tanya? Sorry. Okey, baik. Yang lain ada yang nak tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Salam. apa turun surah ni ada cerita-cerita mengenai peristiwa-peristiwa Nabi tak? Okay. Kalau macam Wadduha, cerita Nabi Nabi bersedih lah apa kan? Macam An-Nas ni macam mana? Surah An-Nas ni ada dia punya sebab nuzul dia. Sekejap ya. Okey, sebab nuzul ni saya minta tangguh untuk saya jelaskan dalam kuliah yang akan datang. Saya uraikan dengan lebih lanjut tentang asbabun nuzul kepada surah An-Nas. Nanti puan apa tadi? InsyaAllah saya akan cuba uraikan dalam kuliah yang akan datang asbabun nuzul kepada surah An-Nas. Ya, tak apa. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lain? Dan ada lain silakan. Dan antara kita boleh bincang juga Ustaz ya, kelebihan kita membaca surah An-Nas ini ada kelebihan dia ya Ustaz ya. Betul tak? Betul. Dan terutama kita baca dalam ketika selepas solat fardu tu, solat subuh, solat maghrib. Ya. Itulah baca amalkan surah An-Nas ini. Kiranya dah nampaknya setakat itu saja Ustaz ya. Nampaknya dah tak ada soalan kot dah. Okey, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Ada. Okey, baik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kalau macam dalam surah ni kita nak kena berlindung, maksudnya perlindungan kita kepada Allah daripada kejahatan manusia. Jadinya macam sekarang ni fitnah akhir zaman semua ni. Jadinya apa yang kita nak kena buat untuk hindar daripada fitnah yang melibatkan manusia dengan manusia ni lah. Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Dalam surah berkaitan dengan fitnah di kalangan manusia itu dibincangkan dalam surah Al-Falaq. Dalam next surah nanti kita akan bincang surah Al-Falaq ni itu tentang fitnah manusia itu di sana. Dalam surah An-Nas ini dia banyak berbincangkan tentang kejahatan daripada dalaman manusia. Kejahatan daripada dalaman manusia itu sendiri. Jadi fitnah-fitnah ni insyaAllah saya akan ulas dalam kuliah khusus yang berkaitan dengan surah Al-Falaq itu kita cerita detail di sana. Tentang amalan yang disebutkan oleh Puan Ainun tadi, amalan-amalan ni kita cerita tentang surah ni dulu, apa cerita tentang surah ni, baru kita bincang tentang amalan. Apa yang kita amalkan. Jadi kita cerita amalan, selepas mana kita faham kandungan ni, barulah kita cerita kita amalan apa yang kita perlu amalkan dalam surah ni. Ada lagi susulan selepasnya, masih panjang lagi sebenarnya kan Ustaz kan untuk tadabbur surah ni. Dan ada soalan daripada Puan Nisun ni, syaitan mengalir dalam darah manusia. Adakah lebih baik kita tak guna darah non-Muslim? Ya, kan. Tapi ialah bila dah masuk bank darah tu Puan, kan, kita tak tahu mana darah Islam dan darah orang bukan Islam, kita dah masuk bank darah kan. Yang dia bezakan itu dari sudut barangkali darah
A ke, darah A1 ke, kan, darah O ke apa semua tu yang ada dibezakan. Tapi ialah kan darah orang Islam dengan makanan, sebab darah kita ni terbentuk daripada makanan-makanan kan, dan makanan-makanan tu ialah kadang-kadang kalau orang bukan Islam tu dia tak kisahlah daripada halal haram kan. Jadi sebab itu kalau dari sudut dari sudut ni hanya lebih baik darah tu darah orang Islam untuk orang Islam. Tapi ialah mungkin timbul isu lah nanti kan, macam resis lah apa semua lah. Allah tapi kalau ada pilihan, ambillah darah orang Islam kalau ada pilihan. Tapi kalau tak ada pilihan, macam mana kan, kita menerimalah ketentuan itu. Tapi kalau dari sudut hanya darah, maknanya darah orang Islam kan, sebab kita darah ni terbentuk daripada makanan tu orang kalau terbentuk daripada benda-benda yang haram kan, beri efek kepada manusia. Saya tak pasti kajian yang ada, kalaulah kita ni tukar darah kita tukar masuk darah lain, adakah dia akan mengubah emosi, mengubah dia punya perasaan kita? Wallahu alam tu. Mungkin ada orang yang mengkaji tentang perkara berkenaan. Saya baru nak tanya Ustaz tentang darah ni kan, yang derma darah ni untuk pesakit-pesakit tertentu ni bercampur dengan Muslim dengan Muslim. Dan terima kasih Ustaz atas pencerahan tu, dan Alhamdulillah. Sekiranya tak ada soalan lagi ke? Okey, silakan Puan Melda. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, apa hukumnya menjual darah? Sebab ada satu ketika di mana anak saudara saya, dia saudara B negatif. Jadi kita terpaksa mencari dan kita berjumpalah dengan apa yang ada B negatif. Jadinya dia meletakkan harga, kita boleh bayarlah, tetapi saya nak bertanya tentang hukum menjual darah tu. Wallahu alam, saya tak tahu tentang hukum ni, sebab biasanya yang kita tahu tentang menjual organ ini, saya ada buah pinggang misalnya kan, nak jual buah pinggang, jual organ ni, benda yang bukan barang jualan, bukan barang jualan kan. Tapi cuma kalau benda tu diperlukan, macam jual darah tadi, wallahu alam, nanti saya cuba tanya pada kawan-kawan kan, kawan tentang perkara ini, sejauh manakah perkara ini dibolehkan dalam agama, adakah dia sebab darah ni dia kalau kita jual organ, sebab organ tu satu kan, satu. Kalau darah ni kita makan, dia akan boleh bertambah balik darah. Wallahu a'lam. Nanti saya cuba tanyalah dengan hukum yang lebih jelas lagi. Saya akan buat note, insyaAllah jawab dekat datang. Okey. Okey, ada lagi soalan-soalan yang lain? Ataupun soalan yang tidak berkenan pun boleh Ustaz Kukuk Ali nak bertanya. Okey, Puan Niah angkat tangan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana nak elakkan daripada gangguan syaitan ni? Kadang-kadang dia bayang-bayangkan kita dengan benda-benda yang menjadikan kita syirik. Apakah sekadar kita cakap astagfirullahaladzim tu boleh hilangkan? Sebab kadang-kadang dah cuba istighfar dah apa, tak boleh nak hilang benda tu. Yalah, bisikan-bisikan ni kan memang dia memang kuat, memang kuat. Kepada orang yang lemah dia akan kuat. Disebutkan dalam Quran tadi kan, syaitan ni dia akan menguasai orang yang lemah. Jadi sebab itu kita kadang-kadang kita tak kuat baik individu kan, maka kita perlu bersama dengan orang yang kuat kan. Contohnya kalau ada suami yang boleh membantu kita baca Quran dengan dia misalnya, kalau benda tu selalu datang kepada kita seorang tak mampu nak buat. Sebab tu orang baca Quran ramai-ramai, duduk dengan orang baik, bersama dengan kalau ada suami dengan suami kan, kalau ada anak dengan anak, kalau ada majlis ilmu dengan majlis ilmu, supaya benda tu tak menguasai kita. Tapi memang kadang-kadang bukan semua orang, ada yang sangat lemah dia punya dirinya sangat lemah,
dan mudah dikuasai oleh makhluk-makhluk yang seperti ini, kan. Sebab itu tindakan yang perlu dibuat, kan. Yang pertama, kan, baca istighfar. Yang kedua, kalau dia boleh ambil ismayang berada dalam keadaan bersih, itu lebih baik, kan. Yang ketiga, selalu dekat dengan Quran, selalu baca Quran. Yang keempat, berada dalam majlis ilmu. Yang kelima, dia boleh rapat dengan orang-orang yang boleh membantu, yang berada di sekeliling dia, kan, suami dia, anak dia, kan, yang boleh membantu, kan, turut kan, kadang-kadang kita pergi dengan orang tepuk belakang kita, bacakan kepada kita, kan, itu bentuk yang boleh menguatkan hati, dan juga syaitan akan suka kepada orang yang berseorangan, dan kalau berdua, bertiga tu maknanya dia akan lebih kuat. Okey, terima kasih Puan Nia. Okey. Okey, rasanya setakat itu saja kot ya Ustaz ya. Ya, saya. Okey, baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan al-fadhil Ustaz. Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Faisal atas pencerahan cukup jelas tentang tadabbur surah An-Nas ini, dan insya-Allah kita lain masa kita akan bersua lagi dalam seterusnya. Dan semoga ianya sedikit sebanyaklah memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua, dan bagi mengambil ibrah darinya. Dan apa yang penting adalah kesusahan kita meningkatkan amal ibadah kita dan demi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dalam kesempatan kita bersama-sama dengan Ustaz, dan terima kasih kepada jemaah sudi duduk bersama-sama dalam majlis ini, istiqamah dan teruskanlah istiqamah sepanjang masa. Dan insya-Allah pada pukul 8 lagi kita ada lagi sesi tadabbur, dan Ustaz kita tutup dulu, tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr, alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.